Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam Jumaat untuk anda semua penonton yang masih lagi setia bersama dengan kami di TV3. Sama ada anda menonton kami dekat televisyen ke ataupun yang menonton secara HD di Tonton TV ataupun di Facebook. Terima kasih diucapkan kepada anda semua. Hari ini Jumaat bersama dengan saya Fazli Fuad dan juga saya Sofia Nur Salihatun. Dan pastinya pagi Jumaat ini bersama dengan 17 November kami mengharapkan dan mendoakan agar kalian semua yang menonton di rumah berada dalam keadaan yang baik-baik sahaja, bersemangat, dan pastinya insya-Allah kita bawakan pengisian yang cukup hebat, yang cukup memberikan kesan dan bermakna untuk kita semua, khususnya hari ini pada pagi Jumaat ini. Kita ada banyak perkongsian yang sangat menarik, Afad. Betul, banyak perkongsian yang menarik. Jadi pastikan 1 jam ni anda bersama dengan kami di Malaysia hari ini. Okey. Pagi ini kita nak mulakan dengan perkembangan cuaca lah. Seperti biasa. Jadi kita lihat keadaan cuaca bagaimana. Keadaan, okey, ni Kangah, okey, KL, Kuching, Kota Kinabalu, Labuan, Kangah, Petaling Jaya, semuanya diramalkan pagi ini cerah sahaja. Okey, jadi kita nak lihat mungkin ada amaran ataupun tinjauan yang lain. Tiada amaran di bawah peti, dan juga ada amaran hujan berterusan yang dijangkakan berlaku di Kelantan dan Terengganu, dan hujan juga berterusan dijangka berlaku di Pahang. Ya, semestinya sedikit pengisian untuk anda semua. Ini adalah amaran waspada hujan berterusan sehinggalah ke 19 November khususnya di Pahang dan juga Sabah. Semoga kita cakna dengan keadaan cuaca dan kita akan melihat di sini antara perkabaran yang sangat menarik. Alhamdulillah, Malaysia menang. Di sini mengatakan kebangkitan luar biasa. Skuad Harimau Malaya di babak kedua menyaksikan anak buah Kim Pan-gon berjaya menewaskan Kyrgyzstan 4-3 dalam aksi sulung kumpulan di kelayakan Piala Dunia 2026-2027. Ini adalah salah satu perlawanan yang sangat-sangat dramatik. Bukan bagi saya peminat Harimau Malaya, malahan jutaan penonton yang menyaksikan perlawanan tersebut. Kerana apa, Sofia? Kita mendahului 1-0. Kita dah gembira dah. Dan kita harapkan bahawa 1-0 itu kekal sampai bila-bila. Sebab apa? Sebab Kyrgyzstan ni kedudukan rankingnya jauh lebih baik daripada kita. Dan kita rasa macam sedikit duka cita, sedih apabila kita ketinggalan 3-1. Waktu itu ramai juga di antara penonton ataupun penyokong Harimau Malaya yang dah pun meninggalkan kerusi masing-masing sebab mereka menjangkakan bahawa Harimau Malaya tak mampu untuk bangkit. Tetapi kata orang, comeback is real. Kita berjaya untuk menewaskan pasukan Kyrgyzstan 4-3 semalam. Alhamdulillah. Penceritaan yang hebat pagi ini menyemarakkan lagi semangat Harimau Malaya. Kita Malaysia tu yang awak pakai baju kuning ni. Ya, betul. Saya patutnya baju biru pagi tadi. Saya cakap tukar. Okey, jadi tahniah kepada Harimau Malaya dan dengan keputusan itu, jurulatih Malaysia Kim Pan-gon alhamdulillah melanjutkan kontraknya 2 tahun lagi, akan tamat pada tahun 2025. Baru saja dikabarkan. Jadi diharapkan anak-anak buah Kim Pan-gon dapat meneruskan momentum kemenangan. Selepas ini kita akan menentang pasukan Taiwan yang semalam kalah kepada Oman, pada 21 April nanti. Jadi kita harapkan bahawa dalam pertandingan nanti, kelayakan Piala Asia, kelayakan Piala Dunia, kita dapat mencapai keputusan menang-menang semuanya. Menang-menang semuanya, pencapaian yang cukup hebat. Itu yang kita bawa kepada anda khusus dalam negara. Tapi apa yang kita saksikan di sini, ini berkenaan dengan konflik yang telah pun kita melihat sepanjang-panjang lebih sebulan ya. Ini yang terkini, halau pesakit dan kaki tangan Hospital Al-Shifa keluar dari kompleks kesihatan sebaik lebih 100 tentera pasukan pertahanan Israel IDF menyerbu kemudahan kesihatan itu semalam. Ini yang kita lihat ya, hari demi hari masih ada aktiviti yang tidak bermula seperti ini, masuk kita tempat yang memastikan keselamatan rakyat Palestin dan juga Gaza, dan kita masih melihat pergerakan yang orang kata tidak masuk akal sehingga ke hari ini. Kita seperti mana yang diwawarkan, peperangan ini berlaku tercetus 7 Oktober. Betul. Sekarang ini kita dah pun memasuki bulan November. Jadi maknanya dah lebih sebulan lebih dah peperangan berlaku di semenanjung Gaza, dan kita masih lagi belum melihat tanda-tanda gencatan senjata yang mungkin bakal berlaku. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia setiap hari memang kita tidak putus doa agar akan berlaku kedamaian di sana. Tapi untuk waktu sekarang ini di Malaysia hari ini, kita ada bersama dengan beberapa orang individu, iaitu Nur Ain sebenarnya, yang bersama dengan keluarganya yang alhamdulillah telah pun selamat sampai ke Malaysia. Jadi sebentar lagi mungkin kita akan dengarkan apakah mungkin realiti yang berlaku di sana secara eksklusif kami bawakan untuk anda semua. Nur Ain dan suaminya telah pun pulang 2 hari lepas, dan semestinya bagi anda yang telah mengikuti perkisahan beliau, ia bukan satu tempoh yang mudah, dan kekuatan beliau untuk datang ke sini menceritakan kita kepada kita apa yang telah pun berlaku akan kita tampilkan di Malaysia hari ini adalah gambaran sewaktu beliau dan suaminya pulang ke tanah air di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Begitu menyayat hati. Alhamdulillah momen ini dinantikan oleh keluarga. Saya dengan suami for the first kita tak nak keluar because
ialah family dekat sana, but things getting worse. Worse yang luar biasa, yang lebih daripada tahun 2014. So saya dengan husband kata kita kena keluar, because husband kerja, kalau dia tak sambung dia punya kerja, macam mana kita nak sara kita punya keluarga, because dekat sana not easy. Alhamdulillah, for this timing ramai orang yang donate dekat saya. So even kalau saya ada dekat sana pun tak ada stok makanan, tak ada stok selimut, tak ada, sampai dah level tak ada stok, tak ada bekalan makanan, tak ada, dan orang berebut-rebut nak beli roti. Inilah perkisahan yang sebenarnya, Fat. Kalau kita sekadar melihat apa yang tertera di kaca TV ataupun di peranti kita, mana mungkin kita dapat merasakan apa yang sebenarnya berlaku di tanah Gaza itu sendiri. Dan lebih-lebih lagi apabila Ain pulang ke tanah air dan 42 hari terkandas di Gaza. Akhirnya beliau bersama kita hari ini di Malaysia hari ini untuk memberikan gambaran sebenar apa situasi yang sebenarnya di sana. Ya, kalau kita yang berada di Malaysia, mungkin kita cuma melihat, mendengar dan juga mungkin kita boleh membaca apa yang berlaku di semenanjung Gaza. Dan Ain berada di sana. Ain dapat gambaran yang begitu jelas, visual di depan mata. Bagaimanakah agaknya perasaan Ain apabila melihat mereka yang terbunuh di depan mata? Bukan nak dikatakan setiap hari, malahan setiap detik, setiap momen yang Ain lalui di sana bersama dengan suaminya akan mungkin berlaku pertumpahan darah di sana. Jadi kita pada pagi ini kita nak bersama dengan Ain dan juga suaminya, dan alhamdulillah juga kita bersama dengan kedua ibu bapanya yang sudi tampil di Malaysia hari ini untuk menceritakan sikitlah bagaimanakah agaknya perasaan Ain ya apabila tak kala berada di sana dan juga sekembalinya di Malaysia. Secara eksklusifnya kita ucapkan setinggi-tinggi terima kasih kerana sudi bersama kita di Malaysia hari ini. Kita perkenalkan di ujung sana Encik Harun Hamim sendiri, bapa kepada Ain, Puan Mastura Yusof, dan suami Ain sendiri Muhammad Adnan Mat Syaad yang bersama kita, dan Puan Nurul Ain Harun. Baik, kita difahamkan yang 42 hari terkandas di Gaza bukan satu keadaan, bukan satu penceritaan yang mudah untuk Ain tampil sendiri untuk bersama dengan kita. Apa antara detik-detik yang sehingga ke hari ini yang di mana kita melihat ketibaan Ain dan keluarga begitu diraikan, perasaannya ketika sampai ke tanah air dan diraikan oleh keseluruhan rakyat Malaysia termasuk Yang Amat Berhormat Perdana Menteri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebab saya tak sangka benda ni akan berlaku kepada saya. Sebab hati saya setengah di Gaza, setengah di sini. Jadi ya ilah. Tak mudah untuk saya, Tapi bila saya keluar, orang sambut, alhamdulillah. Even ayah dan mak saya, pakcik, makcik, keluarga semua menyambut saya, alhamdulillah. Memang saya dah setahun lebih tak balik Malaysia sebab saya dan suami duduk di UAE. Lepas tu saya cakap dekat ayah saya, papa, mama, kakak nak balik Gaza. Subhanallah, ayah saya gembira sangat waktu tu sebab saya dan suami dah 9 tahun tak berjumpa keluarga di Gaza. Dan saya pertama kali berjumpa dengan keluarga mertua. Alhamdulillah. Perasaan tu sukar untuk saya. Tak tiada dalam kata-kata. Memang sukar untuk Ain. Sebab apa? Ain ini merupakan pengalaman pertama Ain apabila berlaku di Gaza. Tidak seperti Adnan yang mungkin daripada kecil dah pun mengetahui tentang peperangan tersebut. Nak tanya kepada Adnan, adakah tahun 2023 ini ianya merupakan salah satu peperangan yang lebih dahsyat berbanding peperangan-peperangan terdahulu? Adnan. Assalamualaikum. Selamat pagi semua orang. Dah mula dengan cakap terima kasih kepada TV3 untuk menjemput kami. Pasal perang pada tahun ini 2023, saya dah mengalami banyak perang di Palestin, alhamdulillah. Tapi perang kali ini lagi dahsyat, lagi teruk dari perang yang sebelum ni. Sebab perang ni dah lebih dari 1.500.000 orang dah hilang rumah.
ada lebih dari mungkin 13,000 orang dah hilang nyawa, dah lebih dari 5,000 kanak-kanak yang dah meninggal dan cedera. Dan keadaan masih lagi makin teruk, makin dekat sana. Sampai Israel pun masuk dekat hospital. Halau pesakit dan paksa pasien yang keluar daripada hospital dengan keadaan macam tu. Lagi pada saya dan pada papa saya pun saya tanya dia, perang ni lagi susah lah daripada perang yang lain-lain. Sebab keadaan sekarang tiada air, tiada elektrisiti lebih dari 42 hari yang mengalami mungkin first time. Pada saya pun kejadian tu masihlah perang yang dah lalu. Masih kita boleh dapat makanan, dapat barang stok untuk keluarga kami. Tapi sekarang walaupun kita dapat donation daripada rakyat Malaysia, kita nak bantu rakyat Palestin, nak beli barang untuk mereka pun dah tak sampai, susah nak ada duit, susah nak cari barang nak bagi bantuan pada mereka. So even semalam saya dapat kontak dengan abang ipar saya, tanya berita yang terkini. Dia cakap keadaan makin susah, even kalau ada duit pun mungkin kalau keadaan masih macam tu sampai mungkin dalam waktu seminggu 2 minggu mereka pun dah rasa mungkin tak akan dapatlah makan. Itulah gambaran yang kita melihat sebenarnya, bukannya tiada bantuan, tetapi sekatan demi sekatan yang telah pun diletakkan oleh pihak yang lagi satu itu menyukarkan untuk memiliki kesukaran yang cukup besar bagi rakyat di Gaza dan Palestin. Ain yang berada di situ dengan niatnya untuk melihat keluarga, tetapi kami minta maaf kalau soalan ini begitu mungkin memberikan satu sedikit kenangan untuk Ain, tapi antara momen yang sukar sepanjang 42 hari saya pasti melihat ialah bedilan dan kesengsaraan rakyat di sana. Adakah terdapatnya satu ketika yang di mana Ain merasakan inilah titik kehidupan yang Ain rasa ini memang kita perlu terus berdoa dan Ain kena pulang ke pangkuan keluarga di Malaysia. Apakah titik tersebut, Ain? Ada satu waktu saya punya abang ipar saya, adik dia syahid. So 3 hari sebelum dia syahid tu, dia sempat masak untuk kami, sempat berbual. Masa tu saya pun baru pertama kali jumpa beliau, and kita we love each other actually. So selepas 3 hari kami tengah sarapan dapat perkabaran yang rumah dia telah dibedil. So, kami still berfikiran positif. Saya cakap dekat suami, insya-Allah dia dekat luar, insya-Allah dia selamat, insya-Allah dia masih hidup. Walaupun kita tak dapat berhubungan dia, kami tetap insya-Allah. Pada waktu yang sama saya pergi berjumpa dengan ibu beliau, dan ya, hati seorang ibu kan. So dia menangis, saya kata, Umi, insya-Allah, she's still alive, insya-Allah Umi. Jadi saya dan suami, kami berdua dan abang ipar pergi ke tempat kejadian. Totally destroyed. Tak ada, even partial pun tak ada. Jadi 100%. Jadi kami terus ke hospital untuk buat pengecaman mayat. Di situ, ini adalah baru untuk saya. Di hadapan saya lebih daripada 10 mayat yang berdarah-darah, yang ahli keluarga datang mengecam mayat tersebut, dan ada yang merintih, tapi rintihan tersebut bukanlah, ya Allah kenapa kau ambil anak aku, ya Allah kenapa kau buat begini. Tidak, rintihan itu Allahu Akbar, Alhamdulillah, syahid ya Allah, dan subhanallah, tiada sedikit pun bau darah, malah bau wangi.
Alhamdulillah, tapi tak mudah bagi saya untuk melihat keadaan yang sebegitu sebab itu adalah pertama kali bagi saya. Jadi masih tak berjumpa dengan dia punya badan. Jadi saya dan suami pulang. Sesampainya di rumah kami dapat pengabaran yang dia syahid. Alhamdulillah. Daripada segi mungkin emosi setengah daripada kita yang mungkin berada di tempat kejadian, kadang-kadang mungkin kita tidak boleh berjaya menggaul emosi dan mungkin ada satu perasaan yang bercampur bau. Betul. Satu perasaan ketakutan mungkin ada berlaku. Satu lagi mungkin satu perasaan keberanian mungkin akan muncul tiba waktu ketika itu. Ain, kita yang berada dekat Malaysia, Ain, bila kita lihat video, gambar dan sebagainya, kita menangis, Ain. Kita menangis. Kita tengok video, gambar dan kita terbayangkan andai kata kalau kita ada anak-anak kita. Anak kita jadi macam ni. Ain yang berada dekat sana. Ain lihat sendiri dengan mata Ain sendiri keadaan dekat sana. Apa yang menjadi kekuatan bagi orang-orang Gaza sehingga mereka tidak mampu untuk bergerak ke mana-mana? Mereka nak mempertahankan bumi Gaza itu, Ain. Masya Allah, mereka sangat kuat. Even anak-anak kecil, even anak-anak buah saya. Yalah, saya baru, even kalau ada dengar bunyi bom jatuh, saya dah tutup saya punya telinga. Tapi mereka kata, Aunty Nur, don't be scared. So, even ada kita nampak misal kat atas, mereka bersorak. Kalau saya dah kita pertama kali, tapi bila mereka bersolat Allahu Akbar, mereka bertakbir, Masya Allah, mereka kuat. Even ada anak buah saya yang kawan dia syahid juga. So dia kata, it's okay Aunty Nur, she's in Jannah. Dia cakap, Alhamdulillah. Jadi saya kena kuat depan mereka. Kalau saya tak kuat, macam mana mereka? Tapi bila mereka lebih kuat daripada saya, so bila saya melihat kekuatan mereka tu, automatically saya pun jadi kuat. Alhamdulillah. Dan saya percaya ya kekuatan itu memang berada di dalam jiwa setiap umat Islam dan juga rakyat dan masyarakat di Gaza sendiri, termasuk apa yang tersemat dalam jiwa Encik Adnan juga. Tapi apa yang kita ingin tahu juga daripada perspektif ibu dan ayah, Puan Mastura dan juga Encik Harun sendiri, apabila menerima ataupun melihat sendiri di gambaran di media sosial betapa teruknya kemusnahan yang berlaku di Gaza, dan pastinya kita sebagai ibu bapa kita merasakan kerisauan yang kemuncak yang merisaukan anak kita. Mungkin Encik Harun boleh kongsikan bagaimana perasaannya dengan ketidaktahuan apakah situasi dan juga keselamatan Ain yang berada di sana pada ketika itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kini senang untuk mengetahui keadaan satu tempat, especially Palestin, melalui media. Banyak media yang kita boleh lihat. Maka dengan sendirinya, apabila dapat melihat keadaan Gaza di Palestin begitu dahsyat keadaannya, maka tertanya-tanya anak saya di sana macam mana keadaannya. Maka seharianlah saya akan telefon beliau. Kadang-kadang sampai 1 hari 3 kali. Tetapi bila keadaan talian tidak dapat, sampai 2 hari, maka begitu gusar keadaan seorang ayah. Seperti begitu juga seorang ibu. Maka tertanya-tanya, selalu risau dengan keadaan. Okey, dan saya akan berhubung dengan keluarga-keluarga yang lain. Dapat tak buat panggilan kepada Nurul Ain? Hanya untuk memastikan keselamatan beliau. Cukuplah dengan miss call dari beliau, dah cukup membahagikan saya, menggembirakan, menunjukkan keadaan dia selamat. Tapi Alhamdulillah, beliau sentiasa menghantar post dalam Facebook dia. Dia berbuat kebajikan dengan keadaan yang senyum, menguatkan diri saya lebih kuat dengan keadaan. Ya Rabbi, saya tengok anak saya begitu kuat. Itulah yang saya nampak dan itu membuat saya lebih tidak, orang kata, merunsingkan. Dan saya yakin begitu juga beliau bila telefon saya,
Papa jangan risau. Kalau dia gugur syahid. Ya Rabbi, saya kata anak saya ni jiwa dia selam jiwa Palestin. Wow. Apabila Encik Harun menyebutkan gugur syahid, Puan Mastura sendiri sebagai seorang ibu, bila menerima panggilan atau dapat berhubung dengan Ain dan suaminya, apa antara kata-kata kekuatan yang diberi sepanjang 42 hari tersebut, di mana Puan sendiri pun melihat ini satu perjuangan buat Ain, tapi pada masa yang sama juga merisau dan gusar tentang keselamatan Ain sendiri, Puan? Bismillahirrahmanirrahim. Pada permulaan tu saya memang merasa teramat-amat risau. Memang saya tak boleh makan, tak boleh nak tidur lena. Tapi bila dapat call dengan dia, saya akan kata, kakak okey. Tapi sebelum tu, saya memang kalau berdepan dengan dia, saya akan menangis. Tapi bila dia cakap, Mama jangan nangis. Nanti kakak kalau mati pun kakak akan mati syahid. Allahu Akbar. Lepas pada tu, bila dia cakap macam tu, saya rasa macam dia kuat, saya kena kuat juga. Saya akan kena tunjuk dengan dia yang saya ni seorang ibu kuat untuk menghadapi benda-benda ni lah. Macam kuatnya jiwa seorang Ain. Ya Allah. Saya pasti Ain kuat dan disokong penuh di belakangnya adalah Cik Adnan sendiri. Yang saya rasa banyak juga memberikan kata-kata kepada Ain agar Ain terus kekal kuat di sana. Apa yang mungkin Cik Adnan boleh katakan? Apakah kata-kata untuk nak memberikan kekuatan kepada Ain sendiri? Bayangkan orang luar datang ke Gaza, macam yang saya sebutkan tadi, Adnan dah biasa dengan peperangan ini. Kita sebagai orang Malaysia yang aman damai dekat sini sampai dekat sana, mungkin berlaku trauma kepada Ain. Apa kata-kata semangat yang Adnan katakan kepada Ain agar Ain terus kekal kuat, istiqomah berada di sana, Cik Adnan? Macam Ain tadi cakap, Ain bila first time mengalami benda macam ni, mula-mula dia takut, panik. Saya selalu cakap dengan dia, saya support dia, saya cakap jangan takut, benda ni dah biasa. Daripada awal masuk Palestin, awal memanglah you akan dapat kekuatan daripada rakyat Palestin yang dah mengalami lebih teruk dari keadaan ni. Ini bukan jadi pertama kali kita dah dalam keadaan ni lebih dari 70 tahun. So Ain sendiri bila lihat anak-anak kecil, anak-anak buah saya, macam mana mereka semangat, even walaupun mereka dengar bunyi bom, mereka masih boleh takbir dan senyum dan mereka lah bagi dia kekuatan untuk tahan. Even pun anak-anak buah saya pun sometimes dia kacau dengan Ain. Bila Ain takut, marah Ain kata jangan takut. So, saya selalu cakap dengan Ain. Bila Ain pun tengok badan syahid dan orang yang dah meninggal, bila dia sendiri pergi ke hospital mengalami macam mana mereka suffering dekat sana, macam mana mereka dengan condition yang lagi teruk yang dia tak pernah sangka dia akan jumpa orang dalam condition macam tu. So, saya selalu cakap dengan Ain, tak apa Ain, boleh, awak kuat, awak boleh hadap benda macam ni sebab kita memanglah ada lebih susah dari ni. So alhamdulillah dia kuatlah sebagai semua orang Malaysia yang selalu sokong dan support Palestin. So alhamdulillah. Tonggak kekuatan Ain bukan sahaja terletak pada keluarga dan sokongan dan sebagainya, tetapi juga pegangan kepada agama Islam itu sendiri. Difahamkan perjuangan Ain diteruskan juga walaupun telah berpulang ke Malaysia. Dan sebagai satu pemahaman buat keseluruhan rakyat Malaysia, umat Islam yang menonton sekarang ni, apa yang Ain ingin sampaikan supaya kita semua tidak putus berdoa, melakukan apa jua sekalipun untuk memberikan sokongan dan bantuan kita kepada mereka yang masih berada di bumi Palestin, Ain? Okey, untuk saya, bersyukurlah negara kita aman. Nikmati segala, even sekecil-kecil anak, nikmati dia dengan, orang kata, bersyukur dengan apa yang kita ada. Sebab apa yang saya hadap di sana luar biasa. Orang duduk di tepi jalan, di tengah-tengah bandar ada kemah. Orang berebut-rebut untuk beli roti, orang berebut-rebut untuk ambil air. Kita dekat sini sehari tak ada air, dah cukup sukar.
bayangkan ini lebih daripada 40 hari. Jadi teruskan berdoa untuk mereka. Jangan putus doa. Sebab senjata kami tiada senjata di sana. Senjata kami ialah doa daripada rakyat-rakyat Malaysia sendiri dan orang lain. InsyaAllah satu hari kita akan menang. InsyaAllah. Kita akan menang satu hari. Betul, insyaAllah. Okay. Terima kasih diucapkan kepada kalian berempat. Terima kasih Ain, terima kasih Adnan. Kerana walaupun kita sedar keadaan dekat sana memang dikabarkan musrah sama sekali, tapi tidak mematahkan semangat kalian berdua untuk terus membantu. Difahamkan ada lebih 1,000 keluarga yang telah pun mendapat bantuan daripada kalian berdua. Terima kasih sangat-sangat ya. Semoga Allah dapat kata orang tu membantu mereka, saudara-saudara kita yang berada di semenanjung Gaza nanti, insya-Allah. Perjuangan yang berterusan, kami mengharapkan perkongsian daripada Ain dan keluarganya mampu untuk memberikan kekuatan untuk kita semua supaya kita lebih menghargai kehidupan kita dan terus jangan henti menitipkan doa buat mereka yang berada di Palestin yang masih berjuang dalam syahid sekalipun. Betul. Terima kasih juga kepada Encik Harun. Terima kasih juga kepada Puan Nasrah ya. Terima kasih. Okey, jadi kita yang berada di Malaysia jangan berhenti untuk kita terus berdoa dan jangan henti untuk kita menyalurkan seberapa banyak lagi derma agar kita dapat bantu saudara Islam kita yang berada di semenanjung Gaza. Kita berehat seketika, teruskan menonton Malaysia hari ini. Terima kasih. Masih menemani anda di Malaysia hari ini dan di segmen kali ini kita akan terus membincangkan tentang satu perspektif kehidupan sebagai seorang ibu, sebagai seorang bapa dalam menyediakan perbelanjaan yang secukupnya buat anak-anak kita supaya mereka mempunyai perkembangan yang terbaik. Jadi pastinya ada kekangan masing-masing dan khususnya dalam sudut ekonomi dan perbelanjaan. Kita terus bersama dengan Profesor Madya Dr. Husaina Banu Kedayatullah, Timbalan Dekan Penyelidikan Penciptaan Nilai dan Perusahaan, Fakulti Pendidikan Universiti Malaya. Terima kasih Doktor. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam madani. Terima kasih Doktor. Mungkin sebagai pembukaan kan kita melihat pembesaran anak-anak kita ni bukan sekadar daripada sudut pendidikan sahaja. Mereka perlu banyak aspek. Dan daripada sudut pandang doktor tentang kos pembelanjaan yang perlu kita berikan supaya anak-anak kita dapat membesar dengan baiknya, bagaimana keadaan kita di Malaysia pada ketika ini, Puan? Okey. Pada ketika ini kos untuk membesarkan anak ni adalah merupakan sangat penting dan juga kita start daripada kos untuk makanan. Itu adalah merupakan perkara yang penting apabila anak ke sekolah. Okey, apabila anak pergi ke sekolah, kita perlu pastikan anak mendapat makanan yang seimbang dan juga kebanyakan daripada parents ni bekerja, kadang-kadang tak sempat nak sediakan sarapan dan sebagainya. So bila pelajar ke sekolah dan mereka ingin membeli makanan di kantin, sekarang kos adalah merupakan agak tinggi. Kalau dulu masa kita boleh membelanjakan, maksudnya kalau ibu bapa kita bagi RM1, RM2 masih cukup. Tetapi sekarang ni kalau RM1, RM2 memang tak cukup lah. Betul. Contohnya di kawasan Petaling, daerah Petaling kan, so di Lembah Kelang ni kos sangat tinggi dan juga sekiranya kita ingin membeli makanan, contoh nasi goreng. Nasi goreng dah RM3, RM4 dan juga seterusnya kalau air kotak Milo tu dah RM2 dan ini dah menyebabkan RM5 untuk makanan sarapan pagi sahaja. Betul. Dan juga kebanyakan pelajar-pelajar sekolah ni dia mempunyai kelas tambahan dan juga mempunyai aktiviti co-curriculum. Dan apabila terpaksa stay back dan juga membeli makanan lagi di kantin dan juga makanan di kantin ni juga contohnya sekarang ni pelajar di bandar ni jadi makanan perlu pelbagai. Kadang-kadang pelajar pun dia perlukan makanan yang pelbagai kalau tahu dia boring. So sekiranya kos makanan tersebut, contohnya kalau kita ambil yang burger ataupun nasi yang biasa pun dah RM4, RM5, lagi RM2. So tadi dah RM5 plus RM7 dah dekat dalam RM10 ke RM15. Ini diperlukan hanya berada di waktu sekolah sahaja. Jadi parents ni memang ada cara kita nak
mengajar anak kita lah. Kita bawa air suam daripada rumah dan kita bekalkan dan juga kita ajar teknik memasak. Teknik memasak ni sangat penting. So kalau parents ni ada juga anak-anak yang dah di sekolah menengah, dia sediakan sandwich, dia goreng telur ataupun parents goreng telur. Ni boleh bawa bekal, boleh kurangkan belanja lah. Ni apa yang kita boleh buat untuk mengurangkan kos makanan. Ni contoh makanan saja. Tetapi ada juga kos-kos yang lain sebenarnya kerajaan membantu. Itu adalah merupakan kos kita panggil public cost of education. Tetapi sebenarnya ada juga private cost of education yang mana ibu bapa tanggung. Dan ibu bapa tanggung ni adalah merupakan bas sekolah. Bas sekolah baru-baru ni saya rasa bila nak buka sekolah hari itu, bas sekolah naik kadarnya daripada RM80 ke RM100 pun ada RM5 dan sebagainya. Ini hanya membincangkan tentang kos makanan, kos bas sekolah, kos co-curriculum. Dan kita memang maklum bahawa kerajaan membantu dari segi persediaan maksudnya perbelanjaan ketika permulaan sekolah, uniform dan sebagainya. Tetapi masih tidak mencukupi apabila ibu bapa yang bottom B40 dan juga mempunyai bilangan anak 2, 3 dan sebagainya. Ini agak membebankan mereka. Itu kata kuncinya di mana kita melihat perbelanjaan tu mesti ada, tak masuk perubatan lagi. Keperluan anak-anak kita dan tidak begitu selaras dengan orang kata gaji ataupun total income yang dibawa oleh sebuah keluarga. Kita akan menyaksikan dahulu ini sedikit bingkisan berkenaan dengan pandangan orang ramai bagaimana kita sebagai ibu bapa mampu untuk menyeimbangkan perbelanjaan untuk anak-anak kita. Jom kita saksikan. Kalau bagi saya setakat ni 500. Kalau macam anak saya ni dia susu taklah. Tak ni sebab dia menyusu badan. Dia dari segi pampers makanan lah. Lebih pada barang keperluan tu lah. Rasanya mungkin dalam 400-500 orang lah lebih kurang. Kalau yang sekolah tu tinggi sikit lah. Kalau macam yang paling kecil tu sebab kita nak spend dekat dia punya pampers, susu semua kan. Lain sebab nursery semua tak ada, kita tak spend untuk tu. Sebab masa sekarang lebih kepada expenses mungkin medical kot sekarang. Kan budak-budak selalu sakit kan sekarang. Itulah mungkinlah dalam 500 seorang. Sekarang punya expenses, cost of living sekarang memang mahal lah. Saya semua sekali ada 14 anak lah. Masih dalam tanggungan saya masih ada dalam 7 orang. Anggaran seorang anak lebih kurang 800 ke 1000 lah. Kali kos. Kalau yang sekolah, bab sekolah. Kalau yang kat nursery, bab nursery lah. Tapi kos lebih kurang keseluruhan dia dalam 8,000 lah. Kalau satu anak sekarang sekolah tak layan dah RM2. RM3 tak layan, RM10 satu orang anak. RM5 pagi, petang kafar RM5. Kita akan mendahulukan anak-anak yang belajar lah, macam mana pun. Dahulukan anak-anak yang belajar. Lepas tu dia orang pun tuition lah, apa semua. Yang ni form 5. Tuition dia saja sebelah ni, sebulan 500. Dia mungkin boleh pergi dalam 1,000 lebih. Itu je lah. Itu rungutan kita lah sekarang ni. Memang barang terlampau mahal. Memang ternyata itu satu cabaran yang besar. Bayangkan satu anak sahaja di waktu pagi untuk sarapan dah RM5. Tak masuk tengah hari, tak masuk kalau ada sekolah agama dan sebagainya dan kelas-kelas susulan. Dan pandangan doktor sendiri, bila kita melihat perspektif memberikan kelengkapan kepada anak kita, apakah sebenarnya kos keutamaan sebagai ibu bapa supaya itu yang menjadi nombor satu buat anak-anak ini? Sebab kita melihat banyak perspektif untuk perkembangan anak, tapi yang pentingnya apa yang perlu didahulukan dulu, doktor? Okey, bagi saya satu adalah merupakan kos makanan. Yang itu memang kita tak dapat elakkan lah. Tapi dari segi kos perubatan, ini adalah merupakan satu perkara yang kita kena pentingkan sekarang. Okay. Daripada awal sekarang ni kita dah ada kalau kita ambil maklum dalam pendidikan matematik telah dimasukkan literasi kewangan di mana pelajar-pelajar telah diberi pendedahan bahawa pentingnya untuk menabung, simpanan dan juga untuk insurans. Dan juga insurans kesihatan ni adalah merupakan sangat penting. Sebab sekiranya sesuatu telah berlaku baru kita nak ambil insurans tu adalah merupakan satu perkara yang tidak patutlah. Tetapi insurans pun kalau sekiranya ada anak yang ramai, so akan
memberikan satu maksudnya kita kena allocate certain amount, contohnya RM100 per month. Ini adalah merupakan juga membebankan terutamanya mereka yang mempunyai anak yang ramai. Saya setuju. Dan yang tetapi kesihatan penting. Sekiranya kita tak ada insurans, sekiranya kita tidak membawa anak ke klinik, kadang-kadang terpaksa juga bawa ke klinik swasta. Ada masanya kita bawa ke klinik kerajaan, tetapi ada masanya terpaksa urgent things yang kita perlukan. Tetapi kalau sekiranya nak beli antibiotik pun kadang-kadang dia boleh RM45, RM50. Minimum. Ini minimum. Ini minimum kalau ada prescription daripada doktor. Ni tak termasuk kos rawatan doktor, kita consultation doktor. Kalau specialist lagilah mahal kan. So ini adalah merupakan membebankan ibu bapa dan juga kos tadika dengan taska terutamanya semakin meningkat. Kita menggalakkan wanita-wanita terutamanya ibu yang untuk bekerja selepas bersalin kan, selepas anak membesar tu kita balik semula ke tempat pekerjaan, tetapi tadika dan taska kos ni semakin meningkat. Dan juga di kawasan bandar ni boleh mencecah 500-700, tetapi bila kita menanyakan kepada pengusaha tadika mengatakan bahawa mereka perlu menyediakan kelengkapan, perlu membayar gaji. Ini memang perkara yang perlu kita perhatikan dan saya rasa kerajaan pun ambil maklum tentang perkara ini dan telah menggalakkan supaya majikan menyediakan tempat-tempat untuk tadika dan taska ini, tetapi saya rasa agak limited dan juga tadika-tadika yang private tu memang sangat-sangat costly dan juga dia bergantung kepada kemampuan, tetapi gaji tu tidaklah meningkat secara mendadak kan. Sesuatu perlu dibuat, tetapi cara kita membelanjakan, sekiranya kita lihat kepada household expenditures kan, household expenditures punya data, kita rakyat Malaysia ni kita membelanjakan 13% daripada kita punya household punya income ni, expenses kita adalah ke arah makan di luar kan. So ni satu contohlah. Kita memang biasalah kadang-kadang parents kan bekerja, kita pun penat dan sebagainya, tetapi saya rasa kita perlu mendidik anak-anak kita untuk bukan sahaja untuk membelanjakan, maksudnya kita ada bajet, kita membelanjakan. Sekarang ni bajet ni bukan hanya untuk accountant, bukan untuk accountancy sahaja, tetapi kepada setiap orang. Literasi kewangan ni adalah merupakan sangat penting. Dan sama ada berpendidikan, sama ada tidak berpendidikan, semua perlu mengadakan literasi kewangan dan juga perlu membelanjakan secara berhemah. Apa yang perlu didahulukan, kita dahulukan. Apa yang boleh ditangguhkan, kita tangguhkan. Tetapi kadang-kadang apabila dapat scholarship kan, bila ada scholarship ni, kadang-kadang kita membelanjakan pergi shopping center, makan mewah dan seterusnya. Kadang-kadang kita habiskan masa di situ, pergi pawagam dan sebagainya. Tetapi perlu didahulukan apa yang penting. So sekiranya kita mendidik anak-anak kita bahawa adalah penting kita makan makanan berkhasiat, kita dahulukan apa yang perlu. Ada juga pelajar-pelajar yang makan maksudnya instant noodle lah, saya tidak menamakan jenamanya, tetapi makanan yang berkhasiat. Tetapi saya rasa sekolah menyediakan menu-menu rahmah dan sebagainya, tetapi dari segi aspek-aspek lain, perbelanjaan tuition, saya tekankan tuition sebab saya rasa kos tuition ni semakin, saya rasa parents ni memang prioritize spending for tuition. Satu keperluan tapi menjadi keperluan dan juga of course dia bergantung kepada kemampuan masing-masing. Ada yang menghantar ke tuition center, ada yang menghantar ke rumah cikgu dan sebagainya, tetapi mereka merasakan prioriti keperluan selain daripada perbelanjaan untuk makanan, pakaian dan juga pendidikan di sekolah. Tetapi tuition ni adalah merupakan satu perkara yang sangat dipentingkan, tetapi juga boleh membebankan dan juga mendatangkan jurang sebab kualiti guru yang kita tutor yang kita hire lah. So ini adalah merupakan perkara-perkara yang perlu diberi, saya rasa, penekanan supaya ibu bapa mengambil kira dan mengambil, bukannya maksudnya tuition pun jadi trend dan juga bila anak kawan ambil tuition kita pun ikut sekali. Saya memandangkan keperluan, apa yang diperlukan, apa keperluan perlu diutamakan. Doktor, dalam masa kurang seminit ini, secara realistiknya segala tidak disebut oleh doktor sendiri, tetapi hakikat ini di bandar untuk satu anak, kelengkapan perbelanjaan berapa yang perlu kita ada untuk satu anak secara ringkasnya, doktor?
untuk seorang anak, perbelanjaan adalah merupakan, saya rasa dalam lebih kurang dia bergantung kepada anak kita lah. So saya rasa dalam RM1,000, 700 hingga RM1,000, tetapi bergantung kepada peringkat umur usia anak juga, tersebut dan juga tentang tahap pendidikan, dan juga saya ingin juga tekankan sekiranya ada anak-anak yang mempunyai keperluan khas. Anak-anak keperluan khas ni adalah juga satu, maksudnya peningkatan kos kepada ibu bapa, sebab sekarang kita memberikan pendidikan inklusif, pendidikan inklusif. So saya rasa kos untuk anak-anak berkeperluan khas, kurikulum untuk perubatan, untuk pendidikan tu merangkumi pelbagai jenis lah aspek kurikulum. Dan juga satu lagi, kita sekarang ni menekankan kemahiran nilai-nilai kan. So sekarang ni mengadakan maksudnya muzik, seni, ni dah added value, sebab bila kita pergi untuk beasiswa dan sebagainya, perkara ini diambil kira. Saya setuju. So ini menyebabkan parents pun menekankan perkara-perkara begini. Tetapi saya rasa pendidikan dan juga investment in health adalah merupakan dua perkara yang saya rasa sangat penting. Anak ini memang sebenarnya satu usaha, tanggungjawab, dan investment kita berikan terbaik, tapi apa yang perlu mungkin kita buat catatan kata kewangan supaya kita mampu untuk mengendalikan kewangan dalam rumah kita sendiri. Terima kasih kita ucapkan kepada Profesor Madya Dr. Husaina Banu Kanayatullah kerana sudi meluangkan masa memberikan kita gambaran sebenar membesarkan anak di bandar. Kita akan berehat seketika, teruskan menonton Malaysia Hari Ini. Terima kasih. Thank you so much, Dr. Terima kasih. Thank you. Okey, alhamdulillah kembali lagi di Malaysia Hari Ini di Jumaat yang berkah ini. Jadi terus saja kita ingin bercakap kali ini tentang wakaf dan infak pembinaan masjid pertama di Bukit Beruntung, Rawang, Selangor. Untuk itu terus saja saya nak kenalkan kepada anda semua, kita bersama dengan Ustaz Cik Amran Mat Yusof, pendakwah bebas berangkap Duta Khas Pembinaan Masjid pertama di Bukit Beruntung. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Alhamdulillah. Kru cakap macam mak dengan anak. Bapak dengan anak. Okey, okay. Ustaz, mungkin boleh ceritakan sikitlah tentang latar belakang tentang pembinaan masjid ni. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Bukit Beruntung ni kita tengah usaha, dan dia adalah masjid yang pertama di Bukit Beruntung. Itu paling besar lah. Masjid yang pertama di Bukit Beruntung, itu kena ingat. Dan Bukit Beruntung ni membangun semenjak daripada lewat tahun 90-an. 98, 99. Dan sampai hari ini dalam tempoh lebih kurang 20 tahun, kita masih belum ada masjid. Ada 11 buah surau, 6 daripadanya untuk dijadikan solat Jumaat, dan penduduk meningkat sehingga 60,000 orang. Jadi bila solat ni dia akan pergi ke tepi-tepi dah. Memang tak cukup nak tampung. Akhirnya sebahagian daripada kita terpaksa solat di masjid jiran kita di Bukit Sentosa. Jadi itulah usaha kami nak bangunkan satu masjid yang memang dalam plan kita itu dia punya jemaah tu 3,500 orang. Satu komplek yang besar yang mana tanahnya dah ada, kemudian plan dah ada, surat kebenaran daripada Jabatan Agama Islam Negeri Selangor dah ada, Jabatan Kuasa Bertindak pun dah ada, cuma dana belum ada. Belum mencukupi. Jadi hari ini sebab tu kita nak bagi tahu kepada orang kampung Bukit Beruntung, teman Bukit Sentosa maupun di mana-mana yang menonton pada hari ini, kita nak cari peluang untuk jadi orang pertama sedekah kepada masjid yang pertama di Bukit Beruntung. Yang tu yang hari ini kita nak tekankan sangat, dan dia adalah masjid pertama supaya kita jadi orang pertama. Yang ni saya nak tekan sungguh-sungguh. Dan urusan kami buat ni daripada 2013 hari itu sampai hari ini, dan tak pernah berhenti. Dan mungkin Allah belum lagi memakbulkan keseluruhannya, dan terima kasih banyak dengan MHI yang bagi ruang kepada kami. Alhamdulillah. Okey, berapa sasaran dan jumlah keseluruhan kita nak buat masjid ni, Ustaz? Baik, keseluruhan mengikut plan itu 16 juta. 16 juta, dan kita sehingga hari ini ada kutipan sebanyak 4.8 juta. Masih ada lebih kurang 12 juta lagi. Cuma nampak perkembangan selepas kita masuk dalam TV ni macam ni, maka ada perkembangan yang sangat
baik. Sebab tu saya bagi selalu kata-kata perangsang lah supaya kirimkanlah harta kita itu sementara kita hidup, kerana kita tahu waktu mati besok kita tak boleh bawa harta kita tu. Betul. Maka kita kirim dengan letak pada tempat yang betul supaya kita dapat kebaikan di akhirat nanti. Ini orang cakap macam nak mengumpul saham akhirat kan. Betul, Ustaz? betul. Okey Ustaz, apa kebaikan anda kata kalau kita infakkan wang kita ni lebih lagi dalam pembinaan masjid ni Ustaz? Baik, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut man banal masjid yakni lillahi taala. Kemudian Allah bagi tahu kepada kita atau Nabi bagi tahu kita banallahu baitan fil jannah. Siapa yang bina masjid dia dengan mencari ikhlas kepada Allah, maka Allah akan bina seumpama itu di akhirat nanti. Jadi sebab itu kadang-kadang kita kena buka mata. Allah selalu tanya, afala tubsirun? Kenapa tak tengok ya? Tengok kat mana? MHI? Kan ada gambar tu. Kan afala taqilun? Contoh, kenapa kamu tak mau fikir ya benda baik kat depan tu? Afala tasmaun? Kenapa kamu tak dengar ya? Maksudnya kebaikan itu kita dapat dengar, kita dapat tengok, kita dapat fikir, tapi rupa-rupanya belum tindak lagi. Jadi ini kebaikan-kebaikan. Kita tahu bahawa dunia kita, selalu saya sebut, dunia ini bukan tempat tinggal. Dunia ini hanya tempat untuk kita meninggal. Sedangkan akhirat itu tempat kita kekal. Gitu yang terbaik itu. Insya-Allah kan ya. Maka yang ni kita jom buat untuk akhirat kerana kita kekal kat sana. Yang ini hanya sementara sahaja. Betul. Buat apalah kita nak mengejar duniawi Ustaz? Ya, betul. Sebab kehidupan kita yang paling penting adalah kehidupan di akhirat nanti. Ya. Sebab ini adalah salah satu cara untuk kita bagaimana untuk kita nak mengumpul pahala yang begitu besar sekali yang dah pun terhidang di depan mata kita ni Ustaz kan. Okey, andai kata kalau anda sekarang yang sedang menonton Malaysia hari ini, jadi lekas-lekaslah cepat-cepatlah untuk anda mendermakan. Sekarang ni banyak kemudahan ni Ustaz kan. Ya, betul. Jadi macam mana salurannya yang betul anda kata kalau mereka ni nak berderma kepada tabung? Yang pertama, jangan risau kerana kita telah mendapat tauliah dan kebenaran daripada Jabatan Agama. Sumber yang betul lah. Bila tengok di kaca TV, ada nombor telefon, ada nombor akaun, ada QR code, itulah tempatnya. Maka sumbanglah, RM1 boleh, RM10 boleh, RM100 boleh, RM1000 boleh. Lagi besar kita bagi, maka besarlah ganjaran pahala kita dekat akhirat. Maka jom kita sama-sama, jangan tangguh. Allah selalu peringat, wasari'u, bersegeralah kamu, jangan tangguh-tangguh. Sebab nyawa kita cuma ada 3 hari je. Semalam, kemarin itu dah jadi sejarah. Esok belum tentu kita sampai. Tapi hari ini manfaatkah saki-baki kehidupan dan saki-baki harta kita, letak pada tempat betul. Bina rumah sendiri dapat pahala, tambah-tambah bina rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Okey, jadi selagi mana masjid itu diguna pakai untuk manfaat semua orang, selagi itulah sebenarnya pahala kita akan mekar selamanya. Baik, terima kasih diucapkan kepada Ustaz Cik Amran Mak Yusof, pendakwah bebas merangkap Duta Khas Pembinaan Masjid pertama di Bukit Beruntung. Jadi kepada anda semua, jangan lepaskan peluang. Kalau anda lihat di kaca televisyen sebentar tadi, ada nombor-nombor akaun yang harus anda ambil. Okey, ini dia. Sekarang ni yang paling senang sekarang QR code saja Ustaz. Ya, betul. Dulunya kita terpaksa ambil pen apa tulis kan. Sekarang ni cuma scan saja untuk anda dermakan kepada tabung pembinaan masjid pertama di Bukit Beruntung, Rawang Selangor. Baik, kita berhenti berehat seketika. Kembali lepas ini di Malaysia Hari Ini. Terima kasih Ustaz. Telah pun kita sampai di penghujung rancangan dan semoga Fokus hari ini memberikan kita semangat untuk terus berjuang dalam apa jua sekalipun cara kita, dan yang kita lupa untuk terus menitipkan doa buat rakyat di Palestin. Betul tu. Jadi jangan lupa kepada anda yang mungkin ada sedikit rezeki, ya, salurkanlah kepada tabung aman Palestin, dan juga kami di Media Prima pun ada tabung untuk membantu saudara Islam kita yang berada di Palestin nanti, insya-Allah. Ya, dan pastinya minggu depan Isnin kita akan bawakan topik berkenaan dengan kerjaya mencabar, kepuasan dalam bahaya. Macam mana tu? Kan, macam mana kan? Tapi kalau kerja kita sebagai pengacara ni mencabar juga. Jangan ingat kita kat studio ni tak mencabar juga. Bahaya tidaklah. Bahaya tak, bahaya di luar. Mungkin bahaya dengan netizen sikit je lah. Okey, sekali lagi di MHI Isnin nanti. Ya, jaga diri semua. Salam Jumaat. Assalamualaikum. Bye-bye. Dan Sofian Solihatun.